Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas sejarah tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melihat pada topik 1 iaitu institusi Raja Payung Negara. Hari ini, kita akan melihat kepada 5 fokus. Fokus pertama adalah menyatakan pengertian raja dan kerajaan, menerangkan konsep wa'adat antara raja dengan rakyat. Ketiga, menjelaskan makna daulat dan derhaka. Keempat, membandingkan kedudukan serta peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Kelima, menghuraikan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Sekarang kita akan lihat pengertian raja dan kerajaan. Raja adalah pemerintahan tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat, sementara kerajaan membawa maksud kepada negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Raja ditaati payung negeriku. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh gelaran bagi raja atau sultan di negeri Malaysia. Penggunaan raja di negeri Perlis, Sultan, Kedah, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang dan gelaran bagi yang di-Pertuan Besar digunakan di Negeri Sembilan. Sekarang kita akan lihat apa itukah konsep wa'adat antara raja dengan rakyat. Wa'adat sebenarnya adalah perjanjian. Perjanjian ini kita dapat lihat dengan contoh yang berlaku antara Raja Seri Tribuana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun. Sebenarnya konsep wa'adat ini juga telah diterapkan dalam prinsip ketiga dalam rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Apakah itu daulat dan apakah pula itu derhaka? Daulat adalah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Sementara derhaka pula adalah keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Kebiasaannya sesiapa ataupun rakyat yang derhaka dikaitkan dengan penerimaan tulah ataupun hukum karma. Sekarang kita akan melihat kedudukan serta peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini. Sekarang kamu dapat lihat adalah contoh paparan yang berlaku semasa penjajahan yang berlaku di Tanah Melayu. Penyiasaan oleh penjajah, askar-askar penjajah terhadap rakyat-rakyat di Tanah Melayu. Untuk melihat kedudukan serta peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini, kita dapat lihat melalui 4 keadaan iaitu semasa Kerajaan Melayu awal, penjajahan British, pendudukan Jepun dan selepas merdeka hingga kini. Okey, sekarang kita akan pergi satu persatu. Okey, dalam Kerajaan Melayu awal, Sultan atau Raja kekal sebagai ketua negeri. Begitu juga berlaku pada penjajahan British dan juga pendudukan Jepun. Namun selepas merdeka hingga kini, satu sistem raja iaitu sistem raja berperlembagaan telah ditubuhkan. Okay, sekarang kita bergerak kepada isi yang seterusnya. Sultan dan Raja berkuasa mutlak ketika Kerajaan Melayu awal. Namun pada penjajahan British dan pendudukan Jepun, Sultan atau Raja sudah mula tidak berkuasa mutlak. Okay, selepas merdeka, kuasa raja atau sultan telah tertakluk di bawah satu perlembagaan iaitu Perlembagaan Negeri. Dalam Kerajaan Melayu awal, sultan atau raja dibantu oleh para pembesar. Sementara semasa penjajahan British, sultan atau raja dibantu atau dinasihat oleh penasihat British bagi setiap negeri. Sementara pada pendudukan Jepun, Gubernur Jepun mengambil alih pengurusan pentadbiran. Tetapi selepas merdeka, pentadbiran negeri telah dibantu oleh Menteri Besar dan juga dibantu oleh Majlis Eksekutif. Selepas kemerdekaan hingga kini,
Institusi yang di-Pertuan Agong telah diperkenalkan. 9 Raja Melayu dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong mengikut giliran. Selepas merdeka juga, pentadbiran negara telah diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Contohnya kita boleh lihat dalam persidangan Parlimen. Antara contoh-contoh negara yang masih lagi mengamalkan negara sistem pemerintahan beraja adalah United Kingdom. Ini adalah contoh bendera Ratu United Kingdom. Negara lainnya adalah Denmark. Ini bendera Ratu Denmark. Dan sebenarnya terdapat lagi 43 negara yang masih mengamalkan negara sistem pemerintahan beraja. Ini adalah beberapa contoh antara negara yang masih mengamalkannya. Okey, ada lagi contohnya, kita pergi pada seterusnya. Contoh negara seterusnya ialah Thailand. Ini contoh bendera Raja Thailand. Dan yang ini yang pasti kita kenal iaitu negara Malaysia. Ini adalah contoh bendera yang di-Pertuan Agong. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi pada sesi pembelajaran seterusnya. Bye. Assalamualaikum.